السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, apabila seseorang hendak sembahyang padahal air tidak ada, ataupun ada air tetapi uzur syarak, uzur memakai air itu dengan sebab sakit, atau umpama sakit, iaitu seperti mana kalau dia pakai air kohon mudarat anggota dia, hilang manfaat anggota dia, ataupun pakai air makin lambat sembuhnya, maka bolehlah tayammum harus. Cuma kalau nak qada balik, kena qada kedok semula sembahyang, dia ada syarat dia. Syarat dia mestilah dia itu anggota balutnya itu tidak berada pada anggota tayamum, iaitu muka dan tapak dan tangan. Kalau ada, wajib untuk qada semula sembahyang secara mutlak, sama ada sebelum balut tu dia berwuduk dah ataupun tidak. Kemudian kadar balutannya itu tidak melebihi daripada had luka. Dia lebih daripada had luka, kalau dia tayamum maka perlu ganti semula. Pada melebihi daripada had yang sepatutnya dibalut, cukuplah sekadar had untuk menempelkan benda tersebut di tukar tu dan menguatkan dia, tidak perlu lebih daripada had tu. Kalau tak, perlu qada semula sembahyang. Lihatlah kelakuan tayamum pada gambar itu, gambar sebelah tadi tu, nombor surat 92 tu. Yang pertama dia buat lagu tu dia kata berhadaplah kepada debu tanah yang suci. Kalau musta'mal tidak sah, atau mutanajis lagi tidak sah. Tanah najis ada, tanah mutanajis ada. Dan tepuk kedua belah tangan ke atasnya, ke atas debu tanah tu, tepuk. Adakah syarat tepuk? Tak syarat tepuk. Kita kata dari itu sekadar letak tangan, lekat ada debu di tangan, sah, memadai. Yang keduanya, sapulah ke muka dengan dua tapak tangan beserta dengan niat begini: nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Kita pun dah belajar dah martabat niat. Ni martabat yang pertama. Kalau martabat kedua buang fardu. Ada martabat ketiga, iaitu kerana tayamum ni untuk menyentuh mushaf saja, untuk sujud tilawah saja dan sebagainya. Ini contoh. Jadi antara niat lagi, antara benda yang wajib lagi, perlulah dia itu kekalkan niat daripada start tepuk dahi, tepuk tanah tu sampailah pindah ke muka, dia ada sentiasa ada niat. Kena kekalkan niat. Itu pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Arti niat tu, aku niat tayamum bagi mengharuskan fardu sembahyang. Itu nombor 2. Nombor 3-nya, tepuk kedua tangan itu sekali lagi.
lagi ke tanah, yakni ke debu tanah berdebu. Ke tanah berdebu itu dengan dua tapak tangan kau. Tak syarat tepuk, bahkan kalau ada debu sudah memadai walaupun tidak tepuk. Yang keempatnya, jalankan tangan kanan atas tapak tangan kiri sampai ke siku. Kemudian jalankan pula tangan kiri atas tapak tangan kanan sampai ke siku. Jadi kalau kita nak basuh tangan kiri contohnya, dia kita tepuk tanah tu. Jadi ni cara afdal lah. Tu tarik pusing, pusing waktu tarik sampai pak. Itu cara sapu tangan. Nak sapu macam mana tak kisah. Asalkan tu cara yang tak afdal lah. Buat gitu. Nak buat gitu ikut pasal asal rata tu. Cuma hak tu lebih mudah dan afdal. Kemudian kata dia, yang ketiga tepuk tangan habis tu. Yang keempat jalankan habis dulu. Habis selesai. Tu tayamum. Tayamum kita dah bahas detail lah. Fardu tayamum itulah 4 perkara fardu tayamum. Hak tadi niat, kedua sapu muka, yang ketiga menyapu 2 tangan dengan debu, yang keempat tertib. Tak boleh langkau. Dia buat sapu kepala tangan dulu baru muka, tak sah. Yang membatalkan tayamum pun kita bahas dah. Adalah yang membatalkan tayamum itu seperti akan datang ini. Iaitu yang pertama, membatalkan tayamum oleh segala perkara yang membatalkan air sembahyang. Yang kedua, hilang uzur yang mengharuskan bagi tayamum. Ada lagi yang ketiga, iaitu ada syak zon waham terhadap ada air. Hilang uzur yang mengharuskan bagi tayamum, tak sah dah. Kita kata dah, kalau orang tu berbalut, dia tu ada junub, dia pun mandi, membasuh anggota yang sihat. Kemudian yang bertapak tu dia pun ganti tayamum. Nanti lepas sihat, maka dia pun buka dah dia punya dia punya balutan tu, maka perlulah niat mandi pula untuk basuh anggota tersebut saja, kerana boleh dah kena air. Keterangan ayat wudu dan tayamum adalah ayat Quran yang di bawah ini ialah dalil wudu dan tayamum daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu firman Allah tu surah Al-Maidah. Dengarlah ayat serta maknanya, makna ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. Ada 2 qiraat situ, وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Artinya, sekalian orang yang percaya akan Allah, beriman dan Rasulnya Rasul Allah. Ini tuju pada orang khas, orang beriman lah. Kalau pada orang kafir sekali, dia akan sebut ya ayyuhan nas. Apabila menghendaki sekalian kamu berdiri mengerjakan sembahyang, hal keadaan kamu tu, nyo tu guna pada kamu di dalam hadas. Ada apa ni? Hadas kecil. Bila itlaq hadas kecil, bila itlaq junub hadas besar, maka hendaklah kerjakan lebih dahulu 4 perkara ini. Pertama, yughsilu wujuhakum, artinya basuh olehmu sekalian akan muka kamu. Yang kedua, wa aidikum ilal marafiq, dan basuh akan 2 tangan kamu sampai ke siku.
Wamsahu dia wa aydiyakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum aydiyakum maf'ulun bih mansub zahirah sebab dia tu boleh terima bagi hantar. Wamsahu bi ru'usikum dan sapulah oleh kamu sekalian dengan kepala kamu. Wa arjulikum. Jadi bawa tu kalau mazhab Syafi'i dia faham bawa tu bawa litab'id, makna sebahagian. Tu. Wa arjulakum ilal ka'bayn dan basuh akan kedua kaki kamu. Tu yang atah kepada wujuhakum tu irsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Dia bukan atah pada ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa arjulakum. Cuma kalau kita kata kalau wa arjulikum kita takdir kata tu sapu khuf. Kalau nak kata arjulikum lah. Dan bukannya maknanya sapu secara mutlak kaki, sama ada khuf ke tak ada khuf ke sapu. Sebab dia ataf pada ru'usikum. Tidak. Dan basuh akan kedua kaki kamu sampai kedua buku lali. Buku lali Ka'bain. Dan jika adalah sekalian kamu itu berjunub, maka hendaklah bersuci juga, tapi bersuci cara mandi, meratakan seluruh tubuh dengan air. Dan jika ada, walaupun royahnya bukan ni syarat baru istinah. Dan jika ada sekalian kamu itu sakit ataupun dalam musafir, atau datang seorang daripada kamu daripada berak atau dah kecil, atau menyentuh sekalian kamu akan perempuan, tu batal wudu. Dia kata jika kamu sakit atau dalam musafir. Dalam musafir ni siapa? Dalam musafir ni kalau tak ada air. Kalau musafir ada air selesai lah. Sebab apa itulah musafir? Sebab orang dulu musafir jalan kaki, guna kenderaan, bukan macam kita berbulan-bulan. Jadi mungkin kehabisan air sehingga tidak boleh berwuduk lagi dengan air. Maka tiada mendapatlah kamu akan air, maka hendaklah tayamum sekalian kamu dengan tanah yang suci. Maka fardu bagi tayamum itu dua. Pertama sapu muka dan kedua sapu dua tangan. Dia ulang tadi. Inilah makna firman Allah, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Sebab dia ba biwujuhi wa aydi. Artinya maka hendaklah sapu oleh sekalian kamu akan muka kamu dan dua tangan kamu daripadanya, pada anggota tu lah. Ataupun daripada seorang. Habis selesai. Tu suci, batu pula semayang. Mayang pun kita dah terang panjang lebar dah. Dia ringkas balikkan saja, memperingatkan benda yang kita sudah bahas. Sembahyang, keterangan aturan tertib mengerjakan sembahyang pada gambar itu. Apabila engkau hendak sembahyang, maka hendaklah berbuat sebagaimana yang akan datang ini. Gambar dia letak siap-siap. Hari itu, yang sebelum ni gambar letak dulu. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Hari wajib lah. Berdiri itu wajib, ada kiblat tu syarat. Kiblat tu bukan rukun. Berdiri itu rukun, menghadap kiblat tu syarat sah sembahyang. Niatkan sembahyang, hak tu rukun sembahyang. Niatkan sembahyang fardu pada diri engkau. Dan angkat olehmu akan dua tangan. Angkat dua tangan sunat. Dengan engkau membetuli dua telinga engkau. Membetuli tangan dengan bahu pun sunat yang lain pula. Serta mengucap takbir begini, Allahu Akbar. Hak ni wajib rukun, kerana takbiratul ihram rukun qauli. Yang kedua, bacalah Fatihah. Hak ni rukun. Bahkan bismillah sebahagian daripada rukun, dan sebahagian daripada Fatihah. Dan surah daripada Al-Quran Al-Karim. Hak ni sunat. Sekurang-kurangnya 3 ayat. Hasil sunat walaupun 1 ayat, tapi sekurang-kurang sempurna 3 ayat. Lebih sempurna lagi cukup habis 1 surah. Yang ketiga, rokok. Dan bacalah di dalamnya, dalam rokok, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, ataupun tak ada bihamdi 3 kali. Kalau lebih daripada 3 kali, sunat bagi orang sembahyang sendiri sahaja, ataupun menjadi tu imam yang tak ada orang mari situ, melainkan jemaah tu saja, dan jemaah tu redha. Yang keempat, berdiri betul. Hak tu wajib lah.
Kalau tak mampu boleh duduk. Kalau mampu diri semula, dia wajib diri semula walaupun dah duduk atas kursi. Dan kata olehmu sami'allahu liman hamidah, kecuali sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat boleh duduk pada awal. Sembahyang sunat boleh duduk pada awal sampai habis. Sembahyang sunat boleh duduk mengiring sampai habis. Duduk terlentang tidak ada kalau dia mampu diri. Duduk mengiring sambil sembahyang sunat, khilaf ulama mazhab Syafi'i, pandangan asah dalam kitab Minhajul Talibin boleh sah walaupun dia mampu berdiri. Yang kelimanya mengucap dan kata olehmu sami'allahu liman hamidah, ni berdiri i'tidal ni. Tadi itu berdiri menghadap kiblat. So apa tu, mengucap takbir, ucap takbir, takbir intiqalat. Hak tu sunat. Ketika mana kita on the way nak gerak ya, terus Allah, tu sampai dah kat rukun tersebut. Tu yang afdal. Dan takbir intiqalat macam biasa, macam syarat-syarat takbiratul ihram, antaranya tidak boleh lebih daripada 14 harakat. Kalau lebih daripada 14 harakat, takbir intiqalat tidak sah, namun sembahyang masih sah. Sunat takbir intiqalat tak dapat sebab tidak sah. Dan sujud, hal keadaan seorang baca di dalam sujud kau akan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Yang keenam, mengucap takbir dan bangkit duduk antara 2 sujud. Ucap takbir, Allahu akbar, duduk. Yang ketujuhnya, tunduk sujud yang kedua. Tunduk sujud kedua. Jadi ada 2 sujud. Salah satunya rukun yang ada 2 sujud. Itu menunjukkan sujud lebih mulia daripada rukun lain dan menunjukkan keutamaannya dan menghinakan setan. Ataupun kita dah bahas dah, kita dah bincang dah. Yang ke-8, bangun berdiri mengerjakan rakaat yang kedua sebagai rakaat pertama. Yang ini seperti rakaat pertama, ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal. Yang ke-9, kemudian daripada sujud yang kedua pada rakaat yang kedua duduk dan bacalah tahiyat. Hak tu sunat ab'ad. Bukannya wajib. Baca tahiyat pun sunat ab'ad, duduk pun sunat ab'ad. Beri salam ke kanan sekali. Tapi kalau lepas sujud yang kedua tu, dia tu memang sembahyang 2 rakaat, jadi tahiyat akhir lah. Dia tak sebut tahiyat akhir sini. Dia kata kemudian daripada sujud yang kedua pada rakaat yang kedua. Kalau dia tak qaid rakaat yang kedua, secara umum begitu saja, bolehlah ihtimal tahiyat akhir. Cuma boleh kita kata kalau lah andai kata sembahyang tu 2 rakaat, maka dia tahiyat akhir, dia tidak ada tahiyat awal. Tapi sembahyang itu kalau 3 rakaat, 4 rakaat dekat atas, maka dia adalah tahiyat awal, bukan tahiyat akhir. Beri salam ke kanan sekali. Itu wajib. Assalamualaikum tu wajib. Ke kanan tu sunat. Dan ke kiri sekali. Assalamualaikum. Hak tu sunat, ke kiri pun sunat. Andai kata kalau salam yang pertama dia bubuh kiri dulu, Assalamualaikum warahmatullahi, adakah sunat dia bubuh lepas salam kedua tu belah kanan? Tak sunat. Bahkan sunat belah kiri juga. Dua-dua tu belah kiri. Yang salam pertama dia sengaja buat belah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedua pun kiri juga, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathul Qarib. Hal keadaan seorang mengucap Assalamualaikum. Adapun warahmatullah sunat. Wa barakatuh tak sunat, tapi sunat pada sembahyang jenazah menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah. Kaifiyat sembahyang, itu dia punya gambar lah. Dasar rukun fi'li dan rukun qauli. Pertama, berdiri betul. Dia ulang balik. Ini rukun fi'li ni. Yang kedua, takbiratul ihram, itu rukun qauli. Yang ketiga, Fatihah, itu rukun qauli. Bila rukun qauli, wajib jaga tasydid, wajib jaga harakat, jangan ubah makna, wajib jaga makhraj huruf, jangan sampai ubah makna. Fiqh jangan sampai ubah makna ya. Haram ke tak haram cara baca tu lain kira. Asalkan sembahyang sah tu dikira sah kalau selagi mana tidak ubah makna. Yang keempat, rukuk. Tu rukun fi'li. I'tidal, rukun fi'li. Sujud, rukun fi'li. Duduk antara 2 sujud, rukun fi'li. Tumakninah pada rukuk dan i'tidal, dia tumakninah dia sekali. Dia sekali dengan rukuk. Dan i'tidal, dan duduk antara sujud dan pada apa tu? Pada 2 sujud. Sujud dia letak macam tu. Pada 2 sujud.
Dia bereru kat atas. Tumakninah ni qadar subhanallah. Yang ke-9 duduk tahiyat, rukun fi'li. Membaca tahiyat, rukun qauli. Selawatkan Nabi, rukun qauli. Salam, rukun qauli. Rukun qalbi, bermula rukun qalbi itu dua. Pertama niat, yang kedua tertib. Pun kita bahas dah. Sedang macam kita aku ni. Dah nak khatam habis dah. Fardu sembahyang dia ulang lagi. Tu jeng dah ulang lagi. Fardu sembahyang dan rukunnya, rukun sembahyang itu 14. 14 lain per mu'tamad. Mu'tamad 13. Kita tengok kat mana dia kira tu. Yang pertama niat. Okeylah. Yang kedua berdiri betul. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat Fatihah. Yang kelima rakaat. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang ke-8 duduk antara dua sujud. Yang ke-9 tumakninah pada rakaat dan i'tidal dan sujud dan duduk antara dua sujud. Sini bezanya. Pandangan mu'tamadnya dia sekalikan, dia tidak asingkan. Yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Yang ke-11 duduk tahiyat akhir. Yang ke-13 selawatkan Nabi. Yang ke-12 selawatkan Nabi. Yang ke-13 salam. Yang keempat tertib. Erti tertib, yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Beraturan secara aturan secara tertib. Habis syarat-syarat sembahyang. Bermula syarat sembahyang itu 5 perkara. Pertama, suci anggota daripada hadas besar dan kecil dan najis. Ni pun kita bahas dah. Ada najis mukhaffafah, najis mughalladhah, najis mutawassithah. Kalau syak hadas kedak tak hadas. Kalau syak najis kedak tak najis. Kalau syak najis anjing ke najis kucing, tu najis kucing. Dia ambil najis yang paling ringan. Tu dalam kitab Hasyiah Al-Bijrmi 'ala al-Iqna'. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kalau pakaian yang bernajis dan tak ada pakaian lain, dia boleh sembahyang berbogel tanpa perlu i'adah. Nombor 3, berdiri atas tempat yang suci. Berdiri atas tempat yang suci. Maksud apa dia? Tempat dia bebas daripada najis. Tempat apa ni? Tempat dia rempahkan badan. Bila sujud, bila rakaat, bila berdiri, tak kena langsung najis. Boleh, sah. Yang keempat, tahukan masuk waktu, yakni secara dhann. Adapun secara syak tak sah walaupun berbetulan dengan sebenar. Walaupun dah masuk dah, tapi dia syak, maka walaupun sembahyang pada tempat waktu, disebabkan dia syak masuk waktu, tidak sah. Itu pun kita bahas. Yang kelimanya menghadap kiblat, yakni Ka'batullah. Yakni kalau di sana secara yakin, kalau bukan di sana, iaitu seperti Malaysia, secara dhann. Secara dhann saja. Sembahyang yang difardukan dan bilangan rakaatnya, rakaat sembahyang Allah. Pertama subuh, iaitu 2 rakaat. Yang kedua zuhur, iaitu 4 rakaat. Yang ketiga asar, iaitu 4 rakaat. Yang keempat maghrib, iaitu 3 rakaat. Yang kelima isyak, iaitu 4 rakaat. Berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah penetapan rakaat ini amrun ta'abudiyun atau amrun aqli. Amrun benda aqli. Amrun aqli ini benda yang boleh kita fikir sebabnya. Tapi kebanyakan ulama kata amrun ta'abudi, benda yang tak tahu hikmah di sebaliknya. Perkara yang membatalkan sembahyang. Bermula segala yang membatalkan sembahyang itu 11 perkara. Pertamanya berkata-kata dengan sengaja. Ini pun kita dah bahas dah. Berkata-kata dengan sengaja, iaitu sama ada 2 huruf dengan sengaja walaupun tak ada makna, 1 huruf yang faham makna, ataupun 1 huruf yang dimatkan. Semua tu batal belaka. Adapun kalau dalam bab berdeham, suara saja tak batal. Kalau keluar huruf baru ada isu. Tak keluar huruf, sekadar bunyi tak ada apa secara mutlak. Dan kita Asy-Syirwani 'ala Tuhfah sebut
kalaulah suara saja yang keluar ketika tanahnu, ketika berdeh, itu tidak batal secara mutlak. Apa mutlak? Sama ada banyak kali ataupun sikit. Yang kedua, amal yang banyak. Amal ni perbuatan, pergerakan anggota besar. Adapun pergerakan anggota kecil tak batal, seperti jari, seperti zakat, seperti payudara orang perempuan, tu tak batal. Bergeraklah 400 juta kali pun tak batal. Yang ketiganya berhadas. Hadas kecil atau hadas besar batal. Yang keempatnya kedatangan najis. Kedatangan najis, kalau boleh erak dengan segera, bolehlah. Tapi kalau tak erak dengan segera, batal. Contoh tahi kering ke, mari jatuh pada siling, jatuh kat lidak kita pun angkat gitu. Boleh sah lagi. Angkat dengan segera dalam keadaan tidak menanggung. Kalau menanggung, tarik lagu tu menanggung. Tu tidak sah. Lepas gitu. Tu kalau boleh buat lah. Tapi jatuh kalau kat baju kau nak buka lah ke mana? Jatuh atas baju batal gitu je lah. Yang kelimanya terbuka aurat. Terbuka aurat dengan angin, kalau dengan segera tutup tidak ada masalah. Tapi kalau orang lain pergi buka, itu masalah. Dan kalau terbuka aurat dengan angin, dia tak tutup dengan segera, batal juga. Yang keenamnya berubah niat. Sama ada berubah niat ni dengan mana tak ada niat sembahyang, ataupun berubah ke niat lain, ataupun taklid niat. Kalau dia mari ni batal sembahyang aku, batal dulu dah. Aku nak potong sembahyang, batal dulu dah. Yang ketujuh, membelakangkan kiblat. Tu syarat sah tu batal. Tak ada belakang kiblat. Kalau hadap tu berlebih kurang, sah lagi. Jangan sampai sini kiblat, sini dia punya sembahyang. Tu jeng. Yang ke-8, makan. Makan yang banyak, tu sama ada lupa ataupun tidak, batal. Makan yang sedikit, makan yang sedikit dimaafkan. Makan yang sedikit dimaafkan. Kodoh sehalu, halu je, biji sawi, dimaafkan kalau tak sengaja. Yang ke-9, minum. Sama juga. Yang ke-10, tertawa, gelak-gelak. Gelak yang ada bunyi ha ha ha. Kalau senyum tak apa. Yang ke-11, murtad. Wal'iyadu billah. Doa iftitah kita pun bahas dah. Doa iftitah, syarat-syaratnya. Dan doa iftitah yang dia sebut ni, doa iftitah yang ada dua jenis. Iaitu doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada lagi, dia tambah lain pula. Tu. Kalau kita dulu macam ni, kalau biasa kita yawi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu iftitah. Kemudian wajah tu sampai muslimin, satu iftitah lain. Hari Allahumma anta ni iftitah lain pula. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a la yaghfiruha illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Ini satu peseng kunut versi yang lain. Kunut lah doa iftitah. Kunut di sisi Syafi'iyah, iaitu kunut ni kunut Nabi SAW, bukan kunut Sayyidina Umar ataupun Ibnu Umar yang kita bincang. Allahumma hdini fi man hadait. Sini doa amin wa pakai aman. Kemudian tukarlah ihdina wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik Allahumma li fi ma a'tait. Alaihi sekian. Wa qini syarra ma qadait. Masuk sini puji. Ni makmum sebut balik ataupun asyhad ataupun diam.
فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kalau tak ada wa ala alihi, sunat sujud sahwi. Sebab tertinggal selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahiyyah iaitu at-tahiyyatu. Kalau at-tahiyyatu lillah tu sekurang-kurang tasyahud. Yang duduk ni dia tasyahud yang sempurna. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Sunat tambah Sayyidina, ada pandangan mu'tamad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sunat-sunat bagi sembahyang. Sunat-sunat bagi sembahyang. Bermula sunat-sunat bagi sembahyang itu 4 perkara. Pertama, bang dan qomat. Kita pun bahas dah. Bang dan qomat. Para sahabat mikir lagu mana memanggil para orang Islam untuk sembahyang, maka disyariatkan bang dan qomat. Bang tu untuk mengiklankan masuknya waktu sembahyang, qomat tu nak mengatakan sembahyang waktu nak melambangkan, nak menunjukkan sembahyang hampir dah, nak dekat dah sembahyang ni. Batu qad qamatis salat. Qad tu qad litaqrib, bukan qad litahqiq. Nombor keduanya, mengangkat tangan waktu mengucap takbir 4 tempat. Pertamanya waktu mengucap takbiratul ihram, kita bahas dah. Keduanya waktu turun rokok. Ketiganya waktu bangkit daripada rokok. Keempatnya waktu berdiri kemudian daripada membaca tahiyat pertama. Waktu sujud, on the way sujud tak sunat. Kalau buat, dia kira perbuatan yang menggerakkan perkara yang tidak berkaitan dengan sembahyang. Kalau pergerakan yang tidak disunatkan dalam sembahyang kita buat juga, dia buat perkara-perkara yang tidak ada dalam sembahyang, tapi tak batal sebab tak lebih 3 kali. Bukan gerak 3 kali, ataupun bukan gerak lebih daripada anggota 3 anggota, baru 2 je. Yang ketiga, membaca doa iftitah, iaitu tadi itulah wajah tu wajhiyah hingga akhirnya. Cuma kalau dah baca ta'awudz sudah luput, membaca surah sudah luput bacaan doa iftitah. Kalau dia ulang semula doa iftitah sekalipun, dalam mazhab Syafi'i pandangan mu'tamad tidak batal kerana dikira sebagai zikir. Imam Al-Mahalli rahimahullah sebut zikir Quran dan doa kalau dibaca dalam sembahyang walaupun bukan tempatnya tidak batal. Yang keempatnya, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri pada waktu berdiri. Tangan kanan atas tangan kiri, letaknya begini. Ini pandangan yang mu'tamad. Ini pandangan yang kedua. Pandangan hak mu'tamad, pegang lagu ni. Bukan londeh itu. Dan berada di atas, di bawah dada, di atas pusat. Betul-betul di bawah dada. Bukannya meletakkan tangan itu di atas gulungan kain, bukan. Kalau kain di bawah lagi, tinggal letak atas kain, dia buat relax atas tu. Sandar situ. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, betul. Yang kelima, mengucap ta'awudz, iaitu ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim pada tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama sunat muakkad, rakaat yang seterusnya sunat ghairu muakkad. Kenapa sunat muakkad pada rakaat pertama saja? Kerana ada mazhab lain yang mengatakan sunat ta'awudz pada rakaat pertama saja, rakaat lain tidak sunat. Mazhab Syafi'i semua rakaat sunat, maka rakaat pertama sunat muakkad kerana ada berlaku khilaf, sepakat ulama kata sunat. Yang 2, 3, 4 saja tidak sunat kerana mazhab lain mengatakan tidak sunat, kita saja yang kata sunat.
Kemudian ta'awudz ni pula ada sirah macam-macam. Ni sirah yang paling afdal. Ada sirah lain, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ada sirah lain lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha samii'un 'aliim. Yang keenamnya mengucap amin. Mengucap amin pun, amin ada 4 bacaan, ada 4 cara. Baca amin dengan qasar, dengan 2 harakat, amin, ataupun dengan imalah, amin, boleh. Ataupun lebih daripada 2 harakat secara fathah, amin, ataupun imalah, amin. Kalau baca amin dengan sabdu tanpa ada qasar, nak baca amin batal, kerana dia ada maksud yang tersendiri. Dan membaca surah. Baca surah kita sebut dah tadi, surah yang afdalnya ialah surah yang lengkap, sekurang-kurang afdal 3 ayat, hasil sunat walaupun 1 ayat. Yang ketujuhnya menyaringkan suara pada sembahyang maghrib, isyak dan subuh. Kalau tak buat, hukum dia makruh. Yang ke-8, ada pun sembahyang hajat. Sembahyang hajat di malam hari. Kalau orang apa? Kalau orang suruh buatlah sembahyang hajat, maka berlaku khilaf di kalangan ulama sama ada sir ataupun tawassut, tengah-tengah. Sir pun tidak, jahar pun tidak. Tu kalau sembahyang hajat ataupun sembahyang sunat yang tidak sunat berjemaah di waktu malam. Tu. Yang ke-9-nya tu disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Yang ke-8-nya tiada menyaring habis. Yang ke-9 membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Boleh tak ada? Tak wa bihamdihi boleh dalam rukuk. Yang ke-11-nya mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Boleh tak ada? Wa bihamdihi boleh di dalam sujud. Yang ke-11 genggamkan tangan kanan melainkan telunjuk pada waktu meletakkan tangan di atas paha kanan serta membaca tahiyat. Jadi gini ya. Bila illallah, illa i saja baru naik. Itu pandangan asah, pandangan mu'tamad. Pandangan Syekh Ibn Naqib rahimahullah, dia kata daripada awal lagi angkat tangan, at-tahiyatul mubarakatus sababih, tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Dan kekallah angkat tangan, angkat jari ini sehinggalah habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bukannya nak bagi salam tu dia turun tak, tekalkan sampai habis salam. Yang ke-12 duduk iftirash. Pada sekalian duduk lain daripada duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir apa dia? Duduk yang selepasnya mengiringi salam. Duduk iftirah, duduk antara 2 sujud, duduk istirahah, duduk antara 2 sujud sahwi, duduk kerana masbuk rakaat, tunggu untuk imam, itu semua duduk iftirash. Yang ke-13 duduk tawarruk pada duduk tahiyat akhir, kerana nak membezakan antara pertamanya, nak membezakan antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua. Yang kedua supaya nak memberitahu kepada makmum yang masbuk rakaat yang baru datang, kata imam sudah rakaat terakhir. Tu hikmah kenapa disunatkan dulu tawarruk. Tu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib. Yang ke-14-nya mengucap assalamualaikum kali yang kedua, dan waktu berpaling yang kiri, yang ke kiri. Yang ke kiri itu sunat lain pula. Paling ke kanan pun sunat yang lain. Assalamualaikum rukun qauli, salam pertama. Salam kedua rukun sunat yang lain. Cumanya kalau bila kita salam yang pertama tu, bila dah lepas salam kita pun kentut, tidak perlu lagi kita sambung salam yang kedua. Hukum dia adalah haram, kerana dia ada seolah-olah mengaitkan lagi dengan sembahyang, sedangkan sembahyang sudah selesai, maka tidak perlulah dia salam yang kedua kalau sudah batal air sembahyang selepas salam yang pertama. Sembahyang yang sudah sah, dan kalau dia buat juga hukum dia adalah haram. Sembahyang berjemaah habis selesai, tak ada dah kelas petang. Habis selesai. Jadi insya-Allah esok pula kita sambung pada bab sembahyang berjemaah. Kita sambung jam 10 jam 9.45 pagi insya-Allah taala. Habis dah. Esok khatam.
Ada soalan? Sebelum tu ada soalan? Sunat apa? Apa tu? Dia buat sapi je. Dia buat jelas basuh tangan, lepas tu kumur-kumur. Dia tak kumur pada awal, tak tertib. Dia kena ikut tertib kau. Kalau dia kumur dulu, basuh tangan kemudian, basuh tangan tu tak kira. Basuh tangan tu tak kira. Sebab apa? Sebab dia dah wuduk dah. Dia dah kumur dah. Dia kena ikut tertib juga. Kalau sunat pun kena ikut tertib untuk dapat hasil sunat. Kalau tak ikut tertib, tak dapat hasil sunat tu. Macam contoh kita dah basuh muka, tak boleh dah terbalik. Basuh apa? Kumur ke, isi syak ke. Dia tak kira, seolah tak kira dah. Dia dah masuk ke bahagian yang bernama tu, basuh muka, dia kena teruskan basuh muka dan ke atas. Dia tak boleh batal balik lah. Tak boleh batal balik tu maksudnya tak dapat pahala sunat tu lah. Tak boleh. Tak ikut tertib dia kena ikut tertib juga sunat. Cuma sunat tu sunat tertib je. Kalau hak rukun wajib tertib lah. Dia rukun fardu, dia rukun wudu. Lagi? Mari dah mengaji. Lepas tu tak niat tu, yang tu tak sah. Kena buat balik. Kena menyertai niat. Boleh kalau tak angkat. Kalau angkat tak boleh dia mustakmal ni. Selagi mana dia tidak pisah dengan anggota, lagi itulah dia boleh sapu kat mana saja. 1 jam pun boleh. Kalau angkat habis angkat, jadi tangan kita ni ada yang mustakmal untuk basuhan. Lepas tu titisan-titisan air itu jadi mustakmal. Basuhan pertama saja. Kalau basuhan kedua tak jadi mustakmal, atas pandangan mu'tamad dalam kitab At-Tahqiq Imam Nawawi. Dia khilaf kalau basuhan kedua, basuhan ketiga adakah jadi mustakmal, khilaf. Pandangan mu'tamad tidak jadi mustakmal. Kerana dia bukannya basuhan yang mengangkatkan hadas. Itu. Ada lagi? Esok pukul 9.45 insya-Allah. Tak ada soalan? Tak ada. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.